Muka surat 624 ni. Ya, kat mana ya? Enam dua empat. Ke-18. Quran terjemahan tadi. Menjaga lidah dari tergolong sebagai lidah bercabang dua, yakni lidah yang menghasut. Okey. Jadi perkara ni amat penting kerana ianya merupakan satu benda yang dikatakan nifak. Ya, bercabang dua, lidah bercabang orang kata. Yang mana ianya sekejap baik, sekejap buruk. Dan ianya merupakan jalan-jalan iblis, syaitan untuk merosakkan anak Adam. Di mana dalam bab ini penghasut ialah seorang yang mengambil percakapan dari dua pihak dan diceritakannya kepada kedua-dua belah pihak secara berlawanan dari apa yang sebenar. Perangai ini lebih teruk dari perangai penabur fitnah, kerana penabur fitnah hanya mengambil dan mencanang cerita hanya dari sebelah pihak sahaja. Ammar ibn Yasir meriwayatkan bahawa Rasulullah pernah bersabda, "Man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu lisanani minan nar yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempunyai dua wajah dalam dua muka di dunia ini, di akhirat kelak dia akan memiliki dua lidah yang bercabang dari api neraka. Nauzubillah min zalik. Ya, riwayat Bukhari. Ni dia jahatnya lidah-lidah ni. Ya, dengan orang lain cakap lain, dengan orang lain cakap lain. Lepas tu delaga kan. Nah, biasa. Kemudian Muhammad bin Zaid menceritakan bahawa orang ramai berkata kepada datuknya ialah Abdullah ibn Umar, "Kami apabila masuk bertemu para pemimpin kami akan bercakap dengan percakapan yang bertentangan dengan apa yang kami perkatakan. Selepas keluar dari bertemu mereka, datuk aku berkata, kalau di zaman Rasulullah SAW kami kira perbuatan sedemikian ialah perbuatan munafik." Ya, na'udzubillah min zalik. Cakap depan pemimpin baik belakang tu subhanallah. Oleh kerana itu benda-benda ni berlaku pada zaman sekarang ya. Depan pemimpin kata masya-Allah tabarakallah, tapi belakang berdebar. Rupanya di sisi Rasulullah munafik. Oleh kerana itu kita ada beberapa kaedah, walaupun bukan pemimpin dengan orang tertentu kena berhati-hati perbuatan kita tu, cara bercakap kita. Kalau kita tak nak menyakit hati dia pun ada kaedah-kaedah dia, tetapi tidaklah sampai berbohong. Walaupun ada perkara bohong dibenarkan, tapi bukan cara begini. Ya. Tu pasal kita digalakkan buat clear, depan pemimpin macam itu, belakang pemimpin pun macam itu. Maksudnya kalau kita tak mampu ya, pemimpin nak datang ke kampung, janganlah sambut bunga mangga yang besar-besar apa semua kan. Nampaklah kita tu kaya. Dah dia nak datang kampung, bagilah pucuk pegaga ke, pucuk paku ke, suruh makan. Sembelih lembu kan. Bagi dia tengok, alahai makan pucuk paku je. Ya, tak walaupun mahal kat KL kan. Tapi maksudnya itu kedudukan kita di situ. Kalau tak, pimpin takkan tahu kita ni susah. Kan? Okey. Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, kalian akan dapati manusia paling jahat, iaitu mempunyai talam dua muka. Ketika berada di pihak ni dia bercakap begini, ketika manakala berada di pihak sana dia bercakap begitu. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. So far insya-Allah wallahu alam kita dah tak ada kawan-kawan macam tu. Kalau ada pun rasanya susah dah. Pasal kita dah sibuk dengan anak cucu je. Okey. Ke-19, menjaga lidah dari bicara apa yang berlaku di antara anda dan isteri anda. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, sejahat-jahat di antara golongan yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah hari kiamat kelak ialah seorang yang gemar bocor rahsia perlakuan di antara dia dan isterinya, yakni apa yang dilakukan terhadap isterinya. Ni masalah rumah tangga lah, ya, tidak dibenarkan menceritakan. Dan paling jahat kadang-kadang kita melihat seorang lelaki, maaf katalah orang lelaki, ustaz ni orang lelaki juga, tapi nak mengatakan apabila misalan dia nak berkahwin dua misalan kan, dia boleh memburuk isteri pertama tu. Itu yang saya kata kenapa jahat jadi macam itu. Kalau kamu nak kahwin dua, kahwinlah dua.
kan? Jangan kamu pergi buruk isteri pertama ni. Seharusnya bakal isteri kedua tu faham. Kalau hari ni dia buruk isteri pertama, nanti aku jadi isteri kedua, dia buruk pada bakal isteri ketiga. Kan? Okay, jadi ini kejahatan. Sebenarnya menunjukkan lelaki ni fasik. Dia memburukkan isteri dia, fasik. Kita terus terang. Walau apa alasan pun, kamu jangan kaitkan isteri pertama dalam masalah-masalah yang gini. Ya. Okey. Ke-20, menjaga lidah dari bernyanyi-nyanyi. Jaga lidah dia nyanyi-nyanyi. Kak Sabah nyanyi tak? Tak nyanyi ke? Nyanyi sikit-sikit. Tak kisah dia kalau nyanyi itu tidak apa yang mana tidak bercanggah syarak kan. Maksudnya macam syair ataupun nyanyi. Yalah. Tapi kalau dah langgar syarak tak ada masalah. Macam mana kalau nyanyi dia? Dia kena kontrol juga. Ya, kadang-kadang macam karaoke tu kita kata tak usah lah. Ya, walaupun dekat rumah ni gitu kita nampak tak kena. Kita nampak tak kena. Kan? Kalau misalnya nyanyi sambil masak ataupun tengah tidurkan cucu ke, yalah biasa nyanyi macam tu dia rasanya tak ada apa nyanyi kan, nak tidur cucu takkan nak nyanyi lagu pop-pop tu kan. Mesti lagu-lagu yang apa, jenis tok nenek kita punya lagu tu kan. Ini berpunca masalah nyanyian ini ya. Sebab nyanyian ini bermasalah pada zaman sekarang, dia bercampur dengan alat-alat muzik yang ada larangan tentang alat-alat muzik. Lepas tu kalimah-kalimah yang diguna. Lepas tu apa lagi gaya-gaya yang menggairahkan. Lepas tu apa lagi? Ada tengah kelas tu dia bertanya apa hukum. Dia kata ada seorang ustaz tu kata hukum dengar K-pop, apa? K-pop, Korean pop kan. Tak apa, saya terkejut. Saya pun tak tahu pula. Saya kata mungkin ustaz tu, saya tanya macam mana lagu dia apa semua. Dia beritahu yang pernah ada dalam apa program yang kat Putrajaya ke apa tu, Hari Belia ke apa. Saya kata mungkin ustaz tu tak tahu macam mana K-pop tu. Tapi saya dapat dengar juga orang cerita Korea punya tu kan. Saya rasa tak boleh. Saya cakap macam tu pasal kita tak saksi kan. Lepas tu saya kata suruh ustaz tu tengok balik. Ataupun nanti saya tengok kan. Itu mana tahu juga. Dah jadi isu pula kan. Saya ingat memang benda tu haram langsung. Clear haram ya. Walau belia anak-anak muda pun suka. Tu lagu yang terbaru ni apa, Gangnam ke apa, Gangnam Style kan. Itu pun haru juga. Ya, na'udzubillah kan. Ini semua unsur-unsur yang mana dia berunsur kekafiran, kelucahan apa semua. Ya, berapa 40 juta ke yang menonton tu. Dahsyat. Dan jahat pula bila dia dah dapat orang yang menengok tu ramai, apa ucapan yang keluar dalam surat khabar tu? Na'udzubillah, dia akan buat tarian secara bogel pula. Na'udzubillah. Kan nampak sudah syaitan masuk. Okey, ini semua adalah hasutan-hasutan syaitan belaka. Okey, kita tengok apa Allah katakan dalam surah Luqman ayat ke-6 ni. Wa minan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi apa? Mana Quran? Okey, minta Quran terjemahan saya tak bawa pula. Dah lupa-lupa dah tua-tua ni. Okey, surah Luqman juzuk ke 21. Siapa punya Quran ni? Masih dia tak habis dia tulis. Okey, ayat yang ke-6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin. Di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna
untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokkan. Mereka itu akan memperolehi azab yang menghinakan. Okey. Di dalam ayat ini Ibnu Mas'ud mentafsirkan, ya, Ibnu Mas'ud menceritakan bahawa turunnya ayat ini di kalangan manusia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Rasulullah berdakwah, dia pasang konsert kat sebelah tu. Rasulullah tengah berdakwah ni, dia buat geng-geng dia, jom kita buat hiburan kat situ. Buatlah tari ayat golek-gelek ke, lepas tu buat nyanyian perempuan-perempuan ke, dia panggil, sehingga kan orang berpaling daripada dakwah Rasulullah pergi tengok konsert tu. Ini yang dikatakan setengah manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Maksud di sini lahwal hadis dikaitkan dengan nyanyian-nyanyian dan juga muzik. Ya. Itu qaul Ibnu Mas'ud dalam mentafsirkan ayat ini. Oleh kerana itu, nyanyian-nyanyian semuanya kebanyakannya menarik melalaikan manusia. Dia meninggalkan. Ya. Itu pasal kita buat konsert. Pergi tengok kat Masjid Negara. Siapa yang ramai? Konsert lah ramai kan. Walaupun berbayar, Masjid Negara walaupun free, siap makanan pun tak datang orang. Ya. Ini dia. Lepas tu Allah mengatakan, Afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Maka apakah kamu merasa hairan terhadap pemberitaan ini dan kamu mentertawakan dan tidak menangis sedangkan kamu melengah-lengahkan? Menurut Ibnu Abbas berkata as-samdu, ya, as-samidun tu ialah nyanyian dalam bahasa Keldai. Bahasa Keldai maksudnya bukanlah maksudnya bunyi bahasa Keldai, tapi buat perangai macam Keldai lah. Dengan lagu-lagu dia bunyi ho he kan. Auzubillah. Aku dulu kalau kata dia jadikan nyanyian sebagai mata pencaharian rezeki dia, pendapatan dia semua tu siang-siang ni bagaimana? Kita nampak benda tu tidak halal lah. Pasal benda yang dicari bentuk berdosa kan, hasil tu agak tidak bersih. Buat masjid tu sekah anak yatim tu. Nasyid dia sudut bahasa dia sekarang masalahnya nasyid kita dah bercampur dengan muzik. Nanti kita akan tengok apa kaul-kaul ni. Dia bukan saya yang bicara, tapi kaul-kaul ini, ya, ulama-ulama ni. Lepas tu Rasulullah bersabda, pasti akan ada dari kalangan umatku dari kaum yang menghalalkan zina, kain sutra, arak dan muzik nyanyian. Al-ma'azif dikatakan muzik. Riwayat Al-Bukhari. Okey. Kenapa kaum inilah yang akan Allah tukarkan bentuk dia menjadi babi dan monyet pada akhir zaman, yang menghalalkan zina, yang menghalalkan kain sutra, arak dan muzik. Ya, dalam hadis menceritakan mereka ni dalam keadaan bersonok. Lalu akhirnya Allah ubahkan muka mereka dan bentuk mereka. Eten function nyanyian ke eten? Itulah masalah kita pun pening kepala dia pun. Hampir semua memang saya faham. Ada sekali punya ustaz sebut kalau Rasulullah pernah hadir majlis perkahwinan kan, kasus ni je tak ada apa kan. So Rasulullah tanya, kan tak ada apa-apa, tapi maksud di situ tu nyanyian dalam bentuk yang tidak melalaikan lah. Itu okey. Hadis tu dia berkaitan dengan wanita je asalnya, pada Aisyah kan. Majlis dia bercakap pada Aisyah, tak ada apa-apa ke? Sesungguhnya orang Ansar suka kepada hiburan. Maksudnya dalam waktu tu, maka dibenarkan. Aisyah pun tunjuk di antara nyanyian dengan duf dan lagu yang budak-budak tu lagu kan. Okey. Maka dia banyak kepada dalam bab-bab itu berkaitan dengan kaum wanita. Kalau sekadar duf tu ataupun rebana kata orang, tak menjadi masalah. Tetapi sekarang dah masuk unsur-unsur lain tu. Asalnya asalnya duf tu dimain oleh orang perempuan. Bangsa Arab tak kenal permainan ini, melainkan orang perempuan yang bermain.
Ya, orang perempuan sahaja yang bermain, orang lelaki tidak. Kerana Ibnu Taimiyah rahimahullah telah mengatakan dalam kitab dia, menyatakan sesungguhnya pada zaman dahulu pemain-pemain gendang di kalangan lelaki kami panggil dia pondan. Orang pondan je. Maksudnya sama ada perempuan atau pondan. Jadi kalau pasal bukan saya yang menjawab, cuba tengok dalam buku kisah nanti, tak tahu dalam ada wasiat wanita tu ada lafaz Ibnu Taimiyah. Bayangkan apabila gendang-gendang ini dikenalkan kepada orang lelaki, ya, maka agak-agak kita zaman Ibnu Taimiyah lelaki ni macam mana kumpulan nasyid kita? Kumpulan nasyid pondan. Pasal semua duk bergendang belaka kan. Nak kata apa? Pasal bukan kaul kita kan. Kalau perkataan saya taklah, tapi masalah perkataan ni orang yang terdahulu telah mengetengahkan. Jadi sebenarnya permainan tu perempuan punya gendang, bentuk rebana tu perempuan, bukan lelaki. Tapi kalau dah jadi benda macam ni, kita pun nak cakap pun susah. Kalau boleh elakkanlah tu je lah. Tapi kalau macam majlis kita datang ada muzik kan, kadang-kadang kita tak sangka, takkan nak balik lah, jauh datang, pergilah makan cepat balik, keluar je majlis tu. Yang mana orang kuat dia akan tinggal, tapi yang mana tu settle kan lah. Jumpakan jenguk-jenguk okey dah. Yelah itulah. Ya. Faham. Saya pun menghadapi masalah tu, tapi saya bila dah hadapi macam tu, saya cepat-cepat saya tinggalkan majlis. Kita datang apa, tegur apalah korang ni kan, bagi tahu apa orang pasang-pasang macam ni kan, betul balik. Hanya sekadar macam itulah kita mampu kan, tak adalah lebih-lebih. Tak kau kita nak pergi hentuk gendang tu, sedap pula. Tak boleh lah. Tapi kena, pasal benda ni masyarakat tak faham lagi. Ya, memang kalau majlis tu senyap je. Tapi ada, saya pernah menyaksikan majlis tu okey, selamba je kan. Maksudnya tak jadi masalah. Tapi kadang-kadang macam saya tengok budak UIA tu dia pandai, dia ambil syair Arab macam Al-Afasi buat kan. Dia pergi rekod, dia itu je mainkan syair Arab kan. Tak ada muzik kan. Tapi bunyi tu sedap lah kan. Sekadar macam tu. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala telah menggambarkan sifat hamba-Nya. Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang yang tidak memberi persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalu saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya mereka beradab. Dia tahu orang tu jahil, ya ada cara dia kita nak berhadapan dengannya. Menurut Muhammad Ibnu Al-Hanifah, perkataan az-zur yang dimaksud ini ialah nyanyi-nyanyian. Kalimah zur, nyanyi-nyanyian. Muhammad Ibnu Al-Hanifah ni dikatakan anak kepada Sayyidina Ali, isteri lain. Lepas Fatimah meninggal, Ali kahwin lain. Dia dan dapat anak. Al-Hanifah ni dinasab pada mak dia, Hanifah. Kita pun tak tahu Ali kahwin lainnya. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nyanyian boleh menumbuhkan pepohon nifak di dalam hati sebagaimana air boleh menumbuhkan tanaman. Nampak tak? Nifak dalam hati. Ini qaul Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi. Nifak munafik. Perasaan sifat munafik. Maksudnya keras hati kita. Tak percaya kita, bukanlah saya nak suruh buat eksperimen pula kan. Naik kereta tu pasang lagu kan. Lepas tu keluar tu tengoklah sehari, memang berserabut, kadang-kadang serabut. Naik kereta pasang Quran, ambil yang sedap-sedap sikit, Al-Afasi lain. Memang roh Al-Quran tu menyala sebenarnya. Memang terasa lain. Saya kalau Pak kata macam dengar Ikim tu kan, kita dengar Pak masuk muzik, dia mula denyut. Gang dia pang kata muzik tu mula denyut sakit sini. Sakit kepala. Tak boleh. Alhamdulillah lah Allah bagi kekuatan macam tu kan. Dah tak boleh dengar benda-benda yang macam tu kan. Dia jadi sakit. Automatik. Saya tengok yang program
ketika al-hijrah kan. Kita sudah selalu dan disimulasi dengan pasal ada betul-betul rasa antaranya pasal ada bersama ada Rasulullah bermusafir. Jadi ceritalah kalau pergi musafir nak mula macam mana nak buat apa kan dia semua kalau dalam perjalanan tu kita penuhi dengan dengan nyanyi-nyanyian supaya hati rasa gembira macam tu lah. Dia cakap gitu. Tapi yang yang lepas Ustaz kot yang bukanlah kata orang kita dia petikkan daripada orang Arab tapi dia terjemahkan tu macam mana mungkin nyanyian dia masukkan tu nyanyian tu yang macam-macam yang insya-Allah sama tu kot okey maksud nyanyian yang dimaksudkan di zaman Rasulullah SAW tu pertama nyanyian itu berkaitan dia memang tidak nafikan dalam musafir Rasulullah SAW kadang-kadang sahabat-sahabat bernyanyi. Pertama tidak macam kita ada muzik apa tu memang tolak tepi. Bahkan ada sahabat tu membawa unta yang diletakkan loceng kat situ. Aisyah kata jangan tinggalkan unta ni. Kenapa? Larangan pada unta yang larangan kenderaan bersamanya syaitan. Kerana adanya loceng syaitan akan bersama. Maksudnya adanya unsur muzik syaitan akan bersama. Tetapi ada sahabat-sahabat yang bernyanyi. Maksudnya bernyanyi di sini itulah bab kata nyanyi-nyanyi yang bahasanya tidak menjadi masalah, ya. Kalau kak seorang apa dia macam mana? Masya-Allah, masya-Allah kan, masya-Allah. Itu aja hafal masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah kan. Macam budak tu hafal. Cuba dia lagu hari raya. 1 hari di hari raya kan. 2 hari di hari raya, 3 hari di hari sampai 30 hari raya kan. Dan tak ada lah macam tu kan maksudnya. Tapi nak menceritakan bahawa para sahabat menyanyi sehingga kan kadang-kadang nyanyian itu menyebabkan unta tu dia jadi syok. Unta jadi laju dengan lagu tu. Itu pasal sampai Rasulullah kata, "Bahlah oi, sabar jangan laju sangat." Kan. Ya. Tapi itulah kita tak kisah kalau benda tu yang berunsur yang begitu tidak ada campur aduk dengan benda-benda ni. Tapi bila bercampur aduk dan kita sukar nak macam. Saya tak berani nak mengatakan halal kan, ya kan, kerana benda ni hukum kan. Apa saya nak jawab depan Allah? Itu terpulang ibu-ibu yang menilaikan. Tapi kedudukannya begitu. Jadi kalau kita macam, yalah kadang-kadang saya sendiri pun naik kereta pun menyanyi kan. Dengan anak-anak tu main lagu bangau pun keluar kan. Nak bagi enjoy happy kan. Kita pun, tapi maksudnya kita jaga dalam sudut bahasa-bahasa, ya. Nyanyi itu bahasa-bahasa, lepas tu unsur yang masuk tu. Lirik dia kan. Okey. Yazid Ibn Al-Walid pula berkata, berwaspadalah kamu terhadap nyanyian kerana ia boleh melenyapkan perasaan malu, menambahkan keinginan syahwat, memusnahkan kehormatan diri, dan ia pengganti arak serta perbuatan dilakukan oleh golongan yang mabuk. Ya, itu tahap yang dahsyat lah, macam orang barat tu kan. Memang nyanyi dah tak ada apa dah. Kehormatan mereka pun tergadai dengan lagu-lagu tu, kita tengok sajalah. Ya, banyak benda. Kena pula macam Lady Gaga tu. Dah macam agak-agak je. Kan? Pakai macam-macam. Ialah mencari publicity murah kan. Murahan. Dah tahu. Nak cari publicity macam tu sekali kan. Okey. Golongan ulama telah bersepakat mengharamkan nyanyian. Imam Abu Hanifah rahimahullah mendengar nyanyian adalah satu kefasikan. Nyanyian yang dimaksudkan seperti mana yang saya katakan tadi, ya, yang melanggar syariat. Imam Malik rahimahullah ketika ditanya mengenai nyanyian, beliau menjawab bahawa perbuatan tersebut hanya diamalkan oleh golongan fasik sahaja. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, nyanyian merupakan susunan kata yang sia-sia serta keji. Kebatilan hampir-hampir menyamai keharusan. Nampak ada? Kebatilan hampir-hampir menyamai keharusan. Bukan dikata keharusan hampir-hampir menyamai kebatilan. Terbalik, kebatilan yang nampak macam tak apa. Barang siapa yang banyak bernyanyi, maka ternyata dia seorang yang ini bahasa keras sikit oleh penulis terjemah ni, bodoh, tolol, dan penyaksian adalah ditolak dan tidak diterima. Maksudnya dia dikategorikan fasik. Okey. Imam Ahmad pula, nyanyian itu boleh menyuburkan pepohon nifak di dalam hati dan ianya tidak memberi apa-apa kehebatan kepadaku. Okey. Itu pasal, dan mereka generasi awal ni lebih suka kepada Al-Quran sebenarnya. Dan mereka hidup dengan Al-Quran.
Disebabkan nampaknya bila kita tinggal Al-Quran muncul nyanyian. Bila kita ambil Al-Quran, kita akan tinggal nyanyian. Itu pasal kalau kita, bagi saya galakkan ya, ambillah Al-Quran yang suara sedap-sedap sikit ya. Carikanlah. Macam iPhone ni boleh kan, download kan, pasang kat dalam kereta tu kan, ganti daripada ni. Ya. Penting ya, pasal kaul ini adalah ulama bila kita mentafsirkan benda-benda ni mesti rujuk 3 kurun yang terbaik. Ni 4 imam ni adalah dikategorikan 3 kurun yang terbaik. Ya. Tapi lah perlu pengorbanan sedikit lah. Saya tak nafi, peringkat awal saya dulu pun macam kita muda-muda dululah. Ya. Peringkat awal memang lagu-lagu kita tak dididikkan dengan didikan agama sekolah menengah biasa. Lagu tu memang sukalah. Kan zaman tu pula Elicat kan. Saya duduk kat pentas pun duduk melagu lagu Elicat lagi kan. Black Dog Bone, Elicat lagi apa kak? Janganlah buat lupa pula. Oh, lagu Durian kan. Lagi siapa? Apa? Jadi lagu-lagu tu ya, peringkat awal kita tak belajar agama. Lepas tu alhamdulillah kakak faham agama, dia bagi pula nasyid-nasyid Arab yang bentuk ada gendangnya kan, yang macam Ikhwan Muslimin buat tu. Lama-lama tu sampai satu tahap ya, masih lagi dengan lagu-lagu, rupanya ada lagu Sufism di situ, kita tak perasan. Pergi ke Pakistan ya, hanya alhamdulillah Allah bagi petunjuk, dengar lagu tu je. Dengar Quran daripada budak kecil Hani Rifai, tapi suara dia waktu kecil, subhanallah kan. Waktu tu lah saya suka sangat-sangat. Saya dengar dia jauh merdunya budak ni. Lepas saya dengar tu, saya rakam apa semua, saya tak dengar lain dah. Muzik tu saya automatik tinggal. Alhamdulillah Allah bagi petunjuk sampai sekarang lah Al-Quran ya. Tak apa, insyaAllah sikit-sikit kita cuba ubah sikit-sikit ya. Jangan tak berubah langsung, tu je. Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata, inilah kesepakatan jumhur ulama dari imam-imam mujtahidin yang 4 yang mengharamkan nyanyian. Pendirian ini sebenarnya sudah memadai bagi siapa mahukan kebenaran dan keharmonian. Allah Subhanahu Wa Taala telah berkata kepada syaitan, wastafziz man istata'ta minhum bisautika, dan heretlah siapa saja yang kamu sanggup di antara mereka dengan pujukan kamu, yakni ajakan sauti itu suara kamu dipujuk. Menurut Mujahid, yang dimasukkan dengan ajakan syaitan itu adalah nyanyian. Kita tengoklah nyanyian orang zaman sekarang ni, kat mana ada baik semua ni ya. Apa jugalah lagu semua. Kena pula waktu orang tengah bercinta, lagu feeling dia tu habis ya. Saya ingat lagi kecil-kecil lagu Kuala Lumpur tu, Elicat tu, Kuala Lumpur kan. Allah, masuk Kuala Lumpur tu terus nyanyi tu. Kehanya dengan tugu peringatan negara tu kan, tak pernah tengok pun, tapi boleh disebut. Subhanallah kan, kesan daripada lagu. Auzubillah. Alhamdulillah Allah bagi petunjuk. Anas Ibn Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya pasti akan ada dari kalangan umatku yang lebih suka mencerca, menghina dan mengutuk, lebih-lebih lagi apabila mereka meminum arak, meminati para penyanyi dan alunan-alunan muzik. Riwayat Ibnu Abu Dunya, disahkan sahih oleh Al-Albani rahimahullah ya. Akhirnya begitu kedudukannya. Okey, maaf ya, dalam penterjemahan ni ada sedikit kesilapan, betul kan? Okey, mungkin Abu Abdul Rahman terlepas pandang. La yakunanna fi hadhihi al-ummah, pasti akan ada ataupun akan terjadi pada umatku. Okey, akan terjadi pada umatku, betul Kak? Betul kan? Yang biarkan benda ni pasal terjadi pada umatku. Al-khasaf, yang khasaf, ditenggelamkan. Khasaf. Wa qazafun, ataupun dia mendapat
bala dari bentuk dari langit macam dilontarkan api, ya, qazaf. Pasti akan terjadi umatku ataupun umat ini ditenggelamkan, dilontarkan. Wa masakh ini adalah ditukarkan mukanya, bentuknya. Qazaf dia lontar, macam dilontar, mungkin bala daripada langit ke apa. Wa masakh, diubahkan muka, bentuk badan. Disebabkan, okey, mereka lebih-lebih lagi, atau boleh juga itu dah yang lain tu betul, apabila mereka meminum arak dan meminati para penyanyi. Dan setengah riwayat maksud al-qiyanat ni penyanyi atau penzina. Wa darabu bil ma'azif, dengan alat-alat dan juga alunan-alunan muzik. Diubahkan bentuk, maksudnya dia umum, diubahkan bentuk. Sama ada macam dalam kisah bentuk kepada babi ataupun monyet. Jadi kalau suka mencerca menghina sebelum itu tu kanser. Kanser. Kalau macam ni kan, boleh tak kalau kan kita dengar dongeng dulu macam si tangga, si batu kan, kan ada dekat Indonesia dia dipanggil tangkuban perahu kan, dia memang nampak bentuk perahu seperti jelas hari dia semua kan. So itu kita kata dongeng lah juga, tapi kalau dia akan kerja yang macam ni, adakah mungkin benda tu mungkin? Saya sendiri rasa mungkin disebabkan kata dibahat, siapa nak memahat? Ya, betul. Macam tu kan, tapi masalahnya sekarang ni benda tu bukan satu tempat tau. Ada separuh kata, ada juga katalah dekat seperti dekat Indonesia dia sebut lah, tapi di tempat lain pun ada juga benda yang macam tu. Maksudnya macam kisah malang semalim kundang kan, maling kundang kan. Lepas tu kalau kita tengok siri yang jejak rasul tu kan, dia tunjuk yang ada satu batu di pinggiran laut yang dikatakan sebagai isteri kepada Nabi yang pusing, tapi dia Nabi Lut. Ya, kalau ikutkan beberapa perkara ni, macam kesan-kesan sejarah begitu ada kebenarannya, ya. Sama ada dari sudut kederhakaan satu kaum, ataupun kalau macam maling kundang dikata derhaka pada mak kan, mungkin juga. Bagi saya mungkin kita boleh terima, okay. Tapi kalau benda tu langsung tak ada bentuk, itu kita kata tak ada lah. Macam yang Kak kata tu kan, memang nampak bentuk dia dengan talinya, dengan apa, telah jadi batu kan. Padang tu dia bentuk dia sujud. Padang. Ada kemungkinannya. Tapi jangan setengah orang macam dikatakan yang tu mungkin ada kemungkinan kelojikannya. Ini yang jadi tak logik, gunung setubung, gunung apa tu? Putri setubung, itu jadi tak logik kan. Ataupun Telaga Dayang Bunting, kan. Benda-benda tu adalah itu kita katakan karut lah. Tapi kalau dari sudut yang macam tu ada kebenarannya. Cuma kita tak tahu ceritanya. Apa ceritanya? Kalau dengan maksudnya benda tu turun-turun daripada datuk ni, kita cerita kan. Jadi itu yang mana cerita tu sampai lah bila ada yang sebagai iktibar lah, tu je lah kita tengok. Tapi ilmunya di sisi Allah. Okey. Ibnu Majah telah meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah bersabda, pasti ada dari kalangan umat. Tak baca ke? Muawiyah. Okey, Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah telah melarang dari meratapi mayat, gambar-gambar, kulit binatang buas, tabarruj, solekkan cara jahiliah, nyanyian, emas dan sutra. Bagi lelaki, riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Okey. Ini beberapa perkara yang dilarang oleh Rasulullah, pertama meratapi. Kerana meratapi ni dia memang perkara yang berat lah.
Kalau orang yang meratapi kematian ataupun musibah tak bertaubat, maka ditakuti dibangkit, dia akan dimasukkan dalam kubur, dalam neraka, dipakaikan baju daripada tembaga, ya, tembaga panas, dan juga dikenakan penyakit gatal pada tubuh badannya. Kemudian gambar-gambar yang kita dah bahaskan, gambar patung. Lepas tu kulit binatang buas. Ini saya tak pasti kedudukan kulit binatang buas yang dimaksudkan. Okey. Tapi yang tahu kalau memang ada larangan sedikit kulit binatang buas yang ada kepala tu untuk dijadikan hamparan apa semua. Tabarruj, solekkan cara jahiliah. Tabarruj ni bila disebut tabarruj, solekkan. Tapi tabarrujal jahiliyatil ula, bersolek cara orang jahiliah zaman dahulu. Macam mana? Macam zaman sekarang. Macam tabarruj yang dibuat oleh artis-artis barat, begitulah tabarruj dia. Artis-artis kita pun dah menumpang semangkuk, kan? Itu tabarruj maksudnya. Tapi kalau kita tabarruj kita tak ada macam ibu-ibu tabarruj macam ni, tak ada. Bukanlah tabarruj. Okey. Ini yang kesnya tabarruj yang dimaksudkan orang wanita jahiliah ula. Pertama kita tengok dia tak pakai tudung. Okey. Lepas tu dia letak sanggul tu, dia macam sang perempuan. Betul. Apa lagi? Gelang kaki dia dah hentak kecing kan. Lepas tu dia pakainya perfume Follow Me. Zoom kan. Lepas tu itu waktu dulu rasanya lipstick tak muncul lagi kan. Apa lagi, eyeshadow pun tak ada lagi kan. Kalau dia buat eyeshadow pun dengan parang, dengan arang kot. Itu Firaun punya grup. Itulah. Mungkin lah ada. Celak tak apa, sunnah. Okey. Saya ingat mak saya zaman dahulu macam itulah kan ni. Dia naik. La ilaha illallah. Okey, ialah zaman kan, perubahan zaman. Okey. Jadi alhamdulillah so far macam kita ada sekarang tak ada apa-apa, okay, ringan. Okey, tak jadi masalah. Minta. Tak boleh letakkan, boleh tak boleh gantung. Kalau nak itu simpan je lah, kan, simpan je. Pasal dia ada banyak benda yang syubhah dikatakan masalah. Itu kuat, strong. Okey lah. Ada istilah gambar. Tak apalah. Cuma bagi kita kata jangan digantung lah benda-benda tu. Pasal kita mengatakan ada beberapa perkara takut fitnah yang bakal berlaku. Okey. Di antara fitnah yang kita takut, kad simpan dalam PC misalnya kat Zarina kan. Okey, tiba-tiba tak apalah nak masuk Facebook pula kan. Ingat kan, orang tu ambil nanti gambar kad Facebook tu, zap dia letak ke satu part, cabut kepala kak, dia ambil gambar Jennifer Lopez punya kepala ke, dia letak sana, badan kak Jennifer Lopez, muka kak pada badan Jennifer Lopez kan. Tak kawan tu pakai bikini ke apa, kak ni nanti kan. Letih. Bukan kita yang masukkan, kawan kita. Tak takut. Ini orang tu pemainkan sekarang ni. Takut kawan kita. Ya, iyalah kalau kawan kita letakkan. Itu yang kita kata janganlah. Memang itulah. Saya pun pening kepala. Apalah kau orang ni, aku dah tak, kalau boleh tinggalkan gambar tu kau orang letak juga. Sudahnya tak buka Facebook badan ke. Memang. Yalah, hak mana mampulah. Itu kejahatan Facebook lah kita nampak. Kejahatan Facebook. Subhanallah. Bukan yang muka dengan
dia sekarang dah belum. Tapi dia buat gambar dia ada bulu. Silap. Silap. Masuk tak tunjuk. Dia tak faham lagi tu. Sabar je lah. Dekat sabar. Sakit. Pasal dia efek lah. Efek. Kita tak boleh nak buat apa-apa Facebook ni dah. Tapi Alhamdulillah nasib baik waktu muda saya pun, waktu sekolah menengah tu fikir juga benda-benda macam ni. Pasal apa? Sebelum saya habis SPM tu saya fikir, kalaulah gambar banyak kan, kalaulah aku keluar nanti jadi orang yang kan, nanti orang ambil sabotaj. Mula tak fikir Facebook tu, fikir orang ambil gambar ni kan. Pasal kita tengok apa yang berlaku kan. Pergi jumpa geng-geng yang mana kaki kamera tu minta negatif filem, minta terlepas juga. Tengok-tengok lah, apalah korang ni masuk gambar aku dalam Facebook ni, aku dah terlepas. Gambar tu, itulah. Sabar je lah. Tapi Alhamdulillah lah, maksudnya kita under control lagi lah waktu tu kan. Tak adalah jahat, na'udzubillah. Okey, baik. Kemudian Ibnu Majah telah meruayatkan, okey, tentang tabarruj ini clear ya. Lepas tu nyanyian, emas dan sutra. Tak clear, buat-buat clear lah. Ibnu Majah telah meruayatkan sebuah hadis dari Abi Malik Asy'ari bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, pasti ada dari kalangan umatku yang meminum arak dan mengubahkan istilah arak itu dengan suatu nama yang lain. Masing-masing cukup gemar mendengar nyanyian dan muzik-muzik. Allah menghina kedudukan mereka di muka bumi dengan menjadikan sebahagian mereka binatang kera dan babi. Okey. Tak tahu juga. Ya. Dia akan, ini umat Muhammad, dikaitkan dengan akhir zaman ni. Ya, ini umat Muhammad. Tak. Okey, jadi benda ni agak berbahaya lah. Boleh bagi tahu je. Pasal saya ingat benda ni ialah bergantung pada kita nasihat. Itu pasal umur dah besar kita buat ni. Mungkin sampai satu tahap mereka akan berfikirlah, insya-Allah. Pasal saya teringat benda ni agak memang ialah kesedaran jiwa juga kan. Kena pula zaman sekarang memang tak boleh nak lari. Ya, tak lari dengan muzik. Kat mana saja kita ada muzik. Kalau restoran tu, kecuali restoran takwa, saya masya-Allah, saya puji restoran takwa. Tak, sini ada. Sini ada tak? Tapi kalau kat mana, kat Seri Gombak, dekat Taman Gombak sana ada dua Seri Gombak tu. Itulah restoran saya puji, dia pasang Quran dan tak ada rokok. Tak, itu tak kisahlah, boleh kata dia Tapi masya-Allah tak ada muzik, tak ada apa. Lepas tu rokok pun tak ada, tapi restoran dia maju. Subhanallah, tu kata masya-Allah, bukan tak boleh. Nasi kandang, nasi campur, nasi biasalah, nasi mamak kan. Mamak. Pertama kali saya suka sangat, kalau apa saya selalu beli kat situ kan, pasal ada ketakwaan dia tu sikit. Setengah kedai kata rokok lah menyebabkan ni kan, tapi dia tak jual rokok. Arak orang Melayu ni. Macam dia punya environment tu, macam dia bermain lah. Tapi kalau ada asli tak ada kumpulan orang draw dia. Bukan Melayu. Dia kata budak tu ada macam boleh nak tadi tu. Ada yang demam bukan main.
Okey, ada apa soalan? Kita start sini kot. Nanti minggu depan cuba pastikan saya dapat hadir ke tidak. Ya, melalui inilah. Sebab mungkin kalau ada rezeki dapat pergi haji. Kalau ada rezeki lah. Doa-doa lah. Saya pun tak tahu, pasport dah serahkan. Haji. Dah pergi. Ya? Kira dah minggu akhir lah. Minggu ni akhir 16, dia katanya 19 akhir 20. Ni bawah embassy Saudi punya. Apa dia? Tak tahu ni semua pasal mengejut semua. Pukul 4 pagi, 3 pagi dapat panggilan seorang ustaz tu. Kita tidur lain, dia telefon tak angkat. Isteri saya pun angkat kan. Kata tolong bagi nombor pasport. Ahad tu pagi tu. Kita pun hantar pukul 3 pagi tu. Tidur dah tak lena, dah jadi confuse apa kan. Terus tahajud waktu tu kan. Cepat. Tak, minggu ni. Itulah. Apa-apa pun saya dalam keadaan zab kata tidak. Lepas tu dia kata pagi tu tolong tangkap gambar dan serah pasport. Pagi Ahad tu. Itu yang serah pasport. Tak, ni bawah Saudi punya, maksudnya bawah tetamu. Macam kan Ustaz Fadlan sekali pergi, Ustaz ni. Tak pergi bawah Saudi punya ni tetamu. Mudah-mudahan. Tapi paket dia buat kejap je lah. Macam 10 hari maksudnya. Maksudnya haji je lah. Alhamdulillah itu. Mudah-mudahan lah. Itulah saya pun tak pasti kedudukan macam mana. Suspend je ni. Haji semua akbar. Yaumul Hajjil Akbar yang dimaksudkan tu Arafah itu. Dia bukan jatuh hari Jumaat ke apa. Orang Malaysia yang pandai. Lepas tu buat benda syirik kat sana. Pergi ke Arafah. Ya? Ada? Okey, nanti sebentar. Okey, jadi itulah, mudah-mudahan lah. Orang Malaysia Haji Akbar lepas tu buat syirik kat sana, pergi ke ke Bukit Arafah tu, Bukit Rahmah, Jabal Rahmah tu, pergi tulis nama atas batu. Kononnya nak kahwin lah, tulis kat situ. Syirik. Lepas tu pergi ke kubur Rasulullah minta. Syirik. Berapa banyak amalan bid'ah khurafat dibuat. Kamu nak pergi haji buat benda khurafat. Okey, insyaAllah ini kita ada buku surah Kahfi, ya, amalan yang cuba kita hidupkan balik, amalan yang ditinggalkan hari Jumaat. Biasa orang baca Yasin kan, namun begitu Yasin kita dah tahu kan dhaif. Jadi kita cubalah buat satu buku, ya, surah Kahfi. Cantik, cover dia cantik kan. Okey, jadi kita cuba nak sebar-sebarkan, ya.